Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita Parlimen malam ini bersama saya Andy Reza Rohadian. Saudara, Dewan Rakyat hari ini dimaklumkan sejumlah 23.32 juta ringgit telah diperuntuk bagi kos guaman kes pesawat Malaysia Airlines MH17 yang ditembak jatuh di timur Ukraine 17 Julai 2014. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong berkata, Malaysia telah menanggung 30% kos perbicaraan kes tersebut. Beliau berkata perbelanjaan tersebut kerana pesawat terlibat adalah pesawat Malaysia dan mahu memastikan pihak bersalah dihadap ke muka pengadilan. Dan proses mahkamah ini masih berjalan dan ianya pada mulanya pihak berkuasa Belanda melakukan penyiasatan melalui Dutch Safety Board untuk teknikal dan kemudian JIT untuk elemen jenayah. Dan kedua-dua ini sebenarnya dalam proses mahkamah dan tujuan kita untuk membelajarkan kos ini ialah kerana ini pesawat Malaysia. Kita nak pastikan mereka melakukan kesalahan ini akan dituduh dihadapkan ke muka pengadilan. Yang mampu boleh kita bagi. Tragedi pesawat MH17 yang ditembak peluru berpandu di ruang udara kawasan konflik di timur Ukraine itu meragut nyawa kesemua 298 penumpang dan anak kapal, terdiri daripada 43 rakyat Malaysia, 193 warga Belanda dan 27 rakyat Australia. Cadangan untuk memindahkan Fakulti Sains dan Sumber Alam dari Kampus Indo Universiti Malaysia Sabah UMS ke Kampus UMS Cawangan Sandakan perlu diteliti terlebih dahulu. Sebarang keputusan yang diambil perlu mengambil kira semua aspek agar kualiti pendidikan tidak terjejas. Menteri Pengajian Tinggi Datuk Dr. Noraini Ahmad berkata beberapa perkara perlu diteliti, antaranya keupayaan tenaga pengajar. Turut diambil kira ketersediaan kemudahan seperti makmal dan bilik kuliah serta keupayaan capaian internet bagi menyokong pengajaran dan pembelajaran penuntut. Menjawab soalan Ahli Parlimen Sandakan Vivian Wong She Yi pada sesi Kamar Khas, Datuk Dr. Noraini berkata program Sarjana Muda Aquakultur dan Sarjana Muda Sains Laut ditawarkan di Kampus Induk sejak tahun 2000 dan telah mempunyai sokongan kemudahan pembelajaran yang lengkap. Kemudahan seperti ladang peternakan ikan, akuarium, muzium marin, makmal dan inkubator serta sistem sokongan dari kawasan sekitar telah tersedia di Institut Penyelidikan Marin Borneo. Ya, saudara, 3 lagi rang undang-undang perbekalan 2021 di peringkat jawatankuasa diluluskan hari ini. Kelulusan pertama melibatkan Kementerian Kerja Raya dengan suara majoriti selepas dibahas 10 ahli parlimen kerajaan dan pembangkang. Turut diluluskan rang undang-undang perbekalan 2021 peringkat jawatankuasa bagi Kementerian Pengangkutan menerusi undi belah bahagi apabila 109 ahli parlimen menyokong, 94 tidak bersetuju dan 17 tidak hadir. Sementara itu, peruntukan bagi Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi dalam Belanjawan 2021 di peringkat jawatankuasa juga lulus dengan suara majoriti selepas dibahas 10 ahli parlimen kerajaan dan pembangkang. Setakat ini, rang undang-undang perbekalan 2021 peringkat jawatankuasa bagi 14 kementerian telah diluluskan. Persidangan Dewan Rakyat bersambung esok. Pada sesi perbahasan, Dewan turut dimaklumkan Kementerian Kerja Raya KKR diminta mempertimbang memberi kebenaran kepada Kerajaan Negeri Sabah melaksanakan projek PAN Borneo di negeri itu. Ahli Parlimen Kinabatangan Datuk Seri Bong Mokhtar Radin ketika perbahasan Belanjawan 2021 peringkat jawatankuasa bagi Kementerian Kerja Raya berkata pertimbangan itu adalah munasabah memandangkan status projek itu yang sangat perlahan. Menurut Datuk Seri Bong Mokhtar, kebenaran boleh diberi kepada Kerajaan Negeri Sabah dengan kaedah inisiatif kewangan swasta PFI. Beliau yang juga Timbalan Ketua Menteri Sabah berkata, setakat ini projek PAN Borneo di negeri itu hanya pada tahap 20%, sedangkan pembinaan di Sarawak sudah mencapai 65%. Untuk memastikan bahawa rakyat Sabah juga menikmati pembangunan lebuh raya yang seimbang
PEN Borneo ini dirancang untuk memberi kesenangan kepada seluruh rakyat negeri Sabah. Tetapi nampak gayanya tahun 40 pun 2040 tidak selesai. Your floor now. Rakyat Sabah katanya berhak menikmati kemudahan jalan dan lebuh raya yang baik seperti dinikmati negeri-negeri lain. Untuk memastikan Ya, sementara itu Kementerian Kerja Raya sedang berbincang dengan Kerajaan Negeri Sabah mengenai pelaksanaan kaedah baharu pembinaan projek lebuh raya PEN Borneo di negeri itu. Menterinya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, ia termasuk memberi kebenaran kepada negeri Sabah untuk melaksanakannya secara PFI. Datuk Seri Fadilah ketika memperincikan perkembangan projek itu di Sabah berkata, 16 daripada baki 20 pakej telah diluluskan dan akan dilaksanakan. Daripada jumlah tersebut, 15 telah ditender, 1 dibatalkan akibat ketidakupayaan kontraktor serta akan ditender semula. Manakala 1 lagi diluluskan melalui pakej 2021. Jawab apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat Kalabakan tadi, Kinabatangan, dan juga Kalabakan yang memohon supaya ianya dapat disiapkan. Kita bersedia untuk berbincang dengan Kerajaan Negeri Sabah yang baru ini, kaedah pelaksanaan yang baru. Adakah ianya boleh dilaksanakan secara PFI dan sebagainya? Ianya kita kena bincang dan melihat bagaimana kedudukan kewangan kerajaan. Kalau dulu tidak dibatalkan. Beliau berkata demikian ketika menggulung perbahasan belanjawan 2021 peringkat jawatan kuasa bagi kementeriannya. Projek sistem kutipan caj jalan RC dan rekod kemasukan kenderaan asing VEP di kawasan utara akan dilaksanakan tahun depan. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong berkata, pelaksanaan projek dibuat menerusi penawaran tender secara terbuka. Yang Muat Seremban ada membangkitkan tentang RC VEP iaitu di sebahagian utara. Untuk makluman Yang Berhormat, Jemaah Menteri telah memutuskan supaya untuk zon utara kita memperkenalkan, tetapi ianya tidak dibuat secara direct nego, ia akan dibuat secara RFP, tender terbuka. Jadi dalam kerja-kerja perancangan dan pelaksanaan akan dibuat pada tahun hadapan dan inilah peruntukan disediakan untuk kita memulakan RCVEP di peringkat utara. Dalam pada itu, beliau turut mengumumkan tempoh usia kenderaan awam khususnya teksi yang telah luput usia dilanjutkan. Pelanjutan secara automatik selama setahun itu bagi membantu mereka yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Maksud apa? Kalau dulu 10 tahun luput umur, tak boleh pakai lagi, sekarang boleh dilanjutkan setahun. Kita akan melihat keadaan. Ini sebagai satu contoh. Kalau tidak, mereka kena tukar. Mereka tidak ada duit. Jadi, inilah kemampuan kementerian yang ada, kita boleh buat kuasa yang ada pada kita untuk lanjutkan usia dia. Kalau tidak, dulu tertakluk kepada pemeriksaan yang lebih ketat. Tapi sekurang-kurangnya kita lanjutkan usia itu membantu mereka. Saya rasa ramai pengusaha... Beliau berkata kementeriannya menerima peruntukan RM6.052 bilion dalam belanjawan 2021 meliputi perbelanjaan mengurus berjumlah RM1.877 bilion atau 31% dan perbelanjaan pembangunan berjumlah RM4.175 bilion atau 69% daripada keseluruhan perbelanjaan. 5 minit lagi saya boleh. Menteri berkenaan saman. Ya, saudara, ketika sesi pertanyaan jawab lisan, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin Abu Bakar memaklumkan ke pengetahuan Sidang Dewan Rakyat bahawa kerajaan tidak akan berkompromi dalam soal keselamatan dan keberkesanan sesuatu vaksin. Keputusan akhir bagi penggunaan sesuatu vaksin di Malaysia hanya bakal dibuat selepas melalui proses pendaftaran dan kelulusan dari bahagian regulatori farmasi negara NPRA di bawah Kementerian Kesihatan. Sehingga kini Malaysia telah menandatangani 2 perjanjian yang memberi jaminan bekalan vaksin sebanyak 30% daripada jumlah populasi negara.
Perjanjian pertama adalah bersama COVAX Facility melalui Optional Purchase Agreement yang ditandatangani pada 23 November yang lalu yang menjamin bekalan vaksin sebanyak 10% populasi negara. Manakala perjanjian kedua pula adalah perjanjian pembelian awal dengan syarikat farmaceutical Pfizer yang dimeterai pada 24 November bagi mendapatkan bekalan vaksin sebanyak 20% daripada populasi negara. Bagi mencapai baki sasaran 40% lagi, kerajaan masih dalam proses perbincangan juga rundingan bersama syarikat-syarikat farmaseutical pembangunan vaksin COVID-19 yang lain. Bagi tujuan imunisasi kepada rakyat pula, kerajaan mensasarkan tempoh suku tahun pertama 2021 bagi memperoleh wajaran pertama bekalan vaksin COVID-19. Jawapan merujuk pertanyaan Ahli Parlimen Lembah Pantai, Ahmad Fahmi Muhammad Fazil. Khairi Jamaluddin turut memaklumkan isu pembekalan dos vaksin COVID-19 yang dihadapi syarikat farmaseutical Pfizer tidak akan menjejaskan pembekalan vaksin kepada Malaysia yang dijangka diterima pada suku pertama tahun depan. Isu pembekalan vaksin jelasnya hanya melibatkan pengeluaran pada tahun ini. Yang berhormat, saya pun sedia maklum tentang berita berkenaan dengan masalah bekalan rantaian syarikat farmaseutical Pfizer. Namun demikian, dalam laporan media yang sama menyatakan bahawa masalah tersebut hanya berkesan kepada bekalan untuk tahun 2020. Setahu saya, apa yang dimaklumkan kepada kita oleh syarikat Pfizer ini tidak memberi kesan kepada bekalan mereka untuk tahun depan, iaitu bekalan untuk kerajaan Malaysia. Ketika menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Lembah Pantai, Menteri menjelaskan kerajaan juga telah mengambil pendekatan mengenal pasti portfolio vaksin daripada pelbagai syarikat bagi memastikan bekalan yang cukup untuk rakyat di negara ini. Berhubung kos tambahan yang mungkin terpaksa ditanggung, selain peruntukan RM3 bilion, Khairi Jamaluddin memberitahu setiap perjanjian dengan syarikat pengeluar vaksin akan mengambil kira kos seperti pengangkutan dan penyimpanan. Baik, sementara itu, Khairi Jamaluddin turut memaklumkan pandemik COVID-19 yang melanda dunia memaksa negara dan rakyat untuk memanfaatkan teknologi dalam kehidupan seharian. Beberapa inisiatif dilaksanakan dalam aspek menggalakkan inovasi serta membangun dan mengaplikasi teknologi melibatkan pemegang taruh. Antara inisiatifnya adalah National Technology and Innovation Sandbox atau NTIS yang dilancarkan pada Ogos lalu dengan dana RM100 juta sebagai perancangan dasar berorientasikan solusi bagi mempercepat penciptaan, penerimaan dan pengkomersialan teknologi tinggi dan inovasi tempatan. MOSTI juga telah memperkenal Social Impact Matching Grant (SIM) Grant berjumlah RM10 juta. Ia bagi menyokong perusahaan dan inovasi sosial dalam membawa penyelesaian kepada masyarakat. Inisiatif ini adalah platform untuk mengenengahkan hasil inovasi dengan memberi ruang kepada rakyat, belia, syarikat pemula, startup, penyelidik, researchers dan syarikat untuk bersama-sama mencipta penyelesaian inovatif antaranya dalam bidang kesihatan, pertanian, pembuatan dan perkhidmatan kerajaan. Hasilnya terdapat beberapa penyelesaian berasaskan teknologi yang telah dibiayai untuk pembangunan atau telah diaplikasikan seperti IoT Emergency Mechanical Ventilator, Semi-Ventilator, IoT Platform with Thermal Vision for Assisted Living, Cubicle Saringan COVID-19, Farm Assisted Robot for Multi-Operation dan robot penghantaran MCK-19 yang digunakan di hospital-hospital. Sidang Dewan turut dimaklumkan penurunan penarafan kemungkinan penerbit IDR mata wang asing jangka panjang Malaysia oleh Fitch Ratings bukan disebabkan faktor dalaman atau fundamental ekonomi dalam negara. Timbalan Menteri Kewangan Muhammad Shah Abdullah menegaskan terdapat banyak petunjuk positif kepada Malaysia, antaranya kedudukan tangga ke-12 antara negara yang berdaya saing di rantau ini. Apa yang telah kita lihat prestasi-prestasi peningkatan daripada elemen-elemen, ia bukan sebenarnya menunjukkan penurunan daripada A- kepada triple B
yang disebut oleh Yang Berhormat sebentar tadi bukan disebabkan faktor ekonomi dalaman. Kerana banyak penunjuk-penunjuk, sebagai contoh kedudukan Malaysia di antara negara yang paling kompetitif di rantau ini menduduki tempat ke-12 dalam laporan doing business. Tetapi berbalik kepada persoalan Yang Berhormat sama ada kita akan melaksanakan GST atau tidak, Yang Berhormat, untuk makluman Yang Berhormat, kita di Kementerian Kewangan sedang mengkaji pelbagai elemen-elemen kerana di saat ini kita memberi tumpuan kepada 3 perkara, iaitu menjaga kesihatan rakyat, menjaga kelangsungan ekonomi dan kita nak memastikan ketahanan ekonomi. Minggu lepas, Fitch Ratings menyemak turun IDR. Agensi penarafan antarabangsa tersebut menyatakan penurunan itu disebabkan krisis COVID-19 yang telah menjejaskan beberapa kredit metrik utama Malaysia. Ia termasuk langkah kerajaan menangani pandemik dengan bantuan kewangan kepada rakyat dan perniagaan yang meningkatkan bebanan fiskal. Muhammad Shah menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Kota Raja, Muhammad Sabu. 94 projek yang telah ditandatangani perjanjian antara Perumahan Rakyat Malaysia (PRIMA) dengan pihak-pihak kontraktor pada 2013 hingga 2018 diteliti dan diperhalusi semula dengan kelulusan anggota Perbadanan PRIMA. Hasil pelaksanaan pelan itu sehingga November lepas, anggota Perbadanan PRIMA melalui mesyuarat anggota Perbadanan PRIMA telah memutuskan untuk meneruskan 62 projek dan bakal membatalkan 32 projek. Mengikut arahan daripada 2018 ketika itu, untuk projek-projek yang di bawah 15% kita review balik dan kita membuat kita hentikan projek-projek ini, dan untuk projek yang lebih daripada itu kita bina, kita teruskan pembinaan. Sebanyak 92 projek yang ada bawah PRIMA, yang mana 32 kita hentikan dan yang lebih tu kita teruskan ikut peringkat-peringkat dan kita membuat perancangan ataupun model yang berbeza. Ketika menjelaskan pertanyaan Ahli Parlimen Tanjung, Zuraida memaklumkan di Pulau Pinang sehingga 21 Oktober lepas hanya satu projek PRIMA yang dibatalkan dengan angka kos penyelesaian penuh serta penambatan kontrak masih lagi dalam proses rundingan dan belum dimuktamadkan. Manakala dua lagi projek PRIMA di Pulau Pinang masih diteruskan, masing-masing di Permatang Pauh dan Bukit Gelugur melibatkan 1,922 unit. Pada masa sama, Dewan dimaklumkan bermula Julai 2018 hingga 30 Jun lepas, 546,755 unit rumah mampu milik sedang dalam pelbagai peringkat pelaksanaan. Angka berkenaan merangkumi 327,922 unit rumah dalam fasa perancangan, 163,337 unit rumah dalam fasa pembinaan dan 55,490 unit telah disiapkan. Jemaah Menteri pada 8 Julai lepas telah memutuskan Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK dijenamakan semula sebagai Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK dan Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Persekutuan atau JPKKP ditubuhkan di Selangor, Pulau Pinang dan Negeri Sembilan. Keputusan MJM juga menjelaskan pelantikan ahli JPKK adalah di bawah pihak berkuasa negeri PBN, manakala pelantikan ahli JPKKP di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT. KPKT melantik PKP, Pegawai Kemajuan Perkampungan, dan Pegawai Kemajuan Perkampungan ini adalah menjalankan tugas penyelarasan untuk kesemua 613 kampung baru Cina di seluruh negara. So program-program yang diselaraskan oleh PKP termasuk adalah program-program dan permohonan-permohonan yang dibuat oleh Ketua-Ketua Baru Cina seluruh negara mengikut zon masing-masing, mereka punya zon masing-masing, dan adalah untuk menyelaraskan permohonan seperti permohonan pembangunan fizikal. Antara sebab utama KPKT melantik Ketua Kampung Baru Cina atau dikenali sebagai pengerusi JPKK adalah membantu kementerian mengenal pasti projek-projek pembangunan di kampung yang diperlukan penduduk.
Selain itu, JBKK juga membantu KPKT mengenal pasti golongan miskin dan B40 yang memerlukan bantuan baik pulih rumah. 152.5 juta ringgit diperuntukkan sehingga kini telah disalurkan kepada Sarawak di bawah program Skim Pinjaman Rumah Panjang Sarawak. Ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Betong, Datuk Robert Lawson Chuat, Timbalan Menteri Kewangan Muhammad Shah Abdullah berkata, 8,915 pintu rumah panjang telah dibina dan dibaik pulih melalui peruntukan berkenaan. Sebarang keperluan pada masa hadapan untuk meningkatkan peruntukan yang disediakan kepada program Skim Pinjaman Rumah Panjang Sarawak adalah bergantung kepada kemampuan dan kedudukan kewangan Kerajaan Persekutuan. Namun demikian, Ahli Yang Berhormat, Kerajaan Persekutuan menyambut baik sekiranya Kerajaan Negeri Sarawak turut sama membantu menyumbang dana bagi program skim pinjaman ini, memandangkan ia merupakan salah satu projek infrastruktur dan pembangunan sosioekonomi yang memberi manfaat secara langsung kepada penduduk negeri Sarawak. Tahun ini, Sarawak melalui Perbadanan Pembangunan Perumahan Sarawak telah meluluskan pinjaman berjumlah 10.1 juta ringgit dengan sasaran pembinaan baharu dan pembaikan semula kepada 340 pintu rumah panjang. Daripada angka tersebut, 414,000 ringgit pinjaman telah diluluskan untuk tujuan sama yang melibatkan 15 pintu rumah panjang di Sungai Pelanduk, Pakus Pauh di Parlimen Betong. Saudara, jawatan kuasa tertinggi yang ditubuhkan bersama Kerajaan Pusat dan Kerajaan Negeri Sarawak berkaitan pembangunan di kawasan luar bandar bertujuan memastikan pembangunan di negeri itu terjamin dan tidak terpinggir. Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad memberitahu ia dipengerusikan Timbalan Ketua Menteri, Datuk Amar Douglas Ugah Embas dan juga Menteri di peringkat pusat. Jawatankuasa ini bergerak untuk memastikan kita ada jawatankuasa kerja dan jawatankuasa teknikal di mana semua menteri-menteri di peringkat negeri Sarawak turut hadir dalam mesyuarat tersebut dan dihadiri dengan semua ketua-ketua jabatan di peringkat pusat. Saya yakin dengan adanya kerjasama ini kita akan pastikan segala perkara yang tidak dapat diselesaikan. Sebagai contoh, Jalan Bukit Mabung ni kita akan masukkan dalam rancangan Malaysia ke-12. Kalau tidak dapat rolling plan 1, mungkin kita masuk dalam rolling plan kedua. Terima kasih. Dewan turut dimaklumkan di bawah rancangan Malaysia ke-11 RMK 11, Kementerian telah dan sedang melaksanakan 15 projek bekalan elektrik luar bandar BELB di kawasan luar bandar Sarawak. Manakala untuk projek bekalan air luar bandar BALB pula, sebanyak 40 projek sedang dan akan dilaksanakan dengan kos keseluruhan sebanyak 2.4 bilion ringgit. Proses penyerahan syarikat utiliti Sabah Electricity Sendirian Berhad atau SESB oleh Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Negeri Sabah dijangka mengambil masa sekurang-kurangnya 5 tahun. Timbalan Menteri Tenaga dan Sumber Asli Ali Biju memberitahu komitmen kerajaan untuk meneruskan penyerahan kuasa tersebut. Namun ia hanya akan dilaksanakan setelah semua isu dasar, ekonomi, teknikal dan operasi serta rangka kerja perundangan dimuktamadkan. Proses penyerahan ini dijangka akan mengambil masa yang panjang kerana ia melibatkan aspek-aspek perundangan, kewangan dan teknikal kepada Kerajaan Persekutuan dan juga Kerajaan Negeri Sabah. Dari aspek perundangan, beberapa tindakan perlu dilaksanakan sebelum pemberian kuasa perundangan berkenaan pembekalan elektrik kepada Kerajaan Negeri Sabah dilaksanakan melalui perwataan perintah di bawah Perkara 94C Perlembagaan Persekutuan. Menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Bakri, Yeo Bee Yin, beliau menjelaskan dari aspek kewangan, beberapa perkara perlu diberikan perhatian, terutamanya mengenai kemampanan SESB dalam menyediakan bekalan elektrik yang berdaya harap kepada rakyat Sabah. Ini kerana kerajaan negeri perlu mengambil alih tanggungjawab memastikan kemampanan SESB setelah penyerahan dilaksanakan.
Bagi meningkatkan kebolehpasaran graduan, 87 program diluluskan menerusi Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Penjana di bawah Kementerian Pengajian Tinggi KPT. Program peningkatan kerjaya KPT CAP sehingga 3 Disember lalu. Kesemua program berkenaan melibatkan kerjasama 154 syarikat penyedia latihan dan syarikat yang mengeluarkan surat jaminan komitmen LOC sebagai jaminan penempatan pekerjaan kepada graduan selepas tamat latihan. Berdasarkan bilangan program yang telah diluluskan tersebut, seramai 7,596 graduan akan mendapat manfaat daripadanya. Dan daripada jumlah itu, pecahan mengikut kluster ataupun bidang program adalah seperti berikut. Pertama, bagi kluster Place and Train, sejumlah 6,296 graduan dijangka akan mendapat penempatan pekerjaan sebaik saja berjaya menamatkan latihan. Jawapan merujuk pertanyaan Ahli Parlimen Sabak Bernam, Datuk Muhammad Fasiah Muhammad Faqih. Bagi kluster keusahawanan, sebanyak 1,010 graduan yang berjaya menamatkan latihan bakal ditawarkan pembiayaan perniagaan sekiranya memenuhi syarat. Manakala 290 peserta ekonomi gig bakal dibimbing untuk menjana pendapatan sendiri secara freelancing sebaik saja tamat latihan. Sehubungan itu, para graduan boleh mendapatkan maklumat mengenai pekerjaan latihan di portal Graduate Reference Hub for Employment and Training atau GRED. Saudara, Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB sentiasa berusaha untuk membantu usahawan bagi meningkatkan pemasaran melalui beberapa program menggunakan pelbagai medium. Antaranya secara dalam talian yang dilaksanakan menerusi inisiatif perkongsian strategik melalui platform Desa Ball at KPLB. Program ini membantu usahawan luar bandar memasarkan produk mereka secara online melalui platform e-dagang seperti Lazada, Shopee, eBay, Presto Mall dan GrabMart. Sehingga 30 September 2020, seramai 748 usahawan luar bandar telah dilatih dan sebanyak 21,698 SKU (Stock Keeping Unit) telah dimuat naikkan ke dalam platform disertai oleh Desa Mall alias KPLB. Seterusnya, Kementerian juga telah menganjurkan Karnival Usahawan Desa secara dalam talian pada bulan November dan Disember 2020, EKUD alias KPLB. Ini bertujuan mewujudkan kesedaran pembeli berkenaan produk usahawan luar bandar yang boleh dibeli secara online. Usaha melalui premis perniagaan fizikal tetap diteruskan. Satu outlet perniagaan khusus untuk produk usahawan luar bandar iaitu Rural Business Outlet RPO at KPLB mula beroperasi di Anggerik Mall Shah Alam pada 2 November lalu. Lebih 500 jenis produk dari kluster makanan, kesejahteraan, fashion dan kraft boleh didapati oleh orang ramai di bawah satu bumbung. Baik saudara, berita Parlimen berakhir di sini. Amalkan mengimbas kod QR MySejahtera di lokasi atau premis yang anda tuju. Kita jaga kita. Dengan itu, salam hormat dan selamat malam. Suruhanjaya